Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada pagi ini kita akan masuk sikit mengenai respirasi sel. So sekarang ni kita dah bab 7 lah. Kalau boleh saya nak lajukan sampai kita habis pada hari ini bab 7 ni lah. Okey, mengenai respirasi sel ni kita akan pergi subtopik demi subtopik. Apakah itu respirasi sel? Okey, kita pergi kepada penghasilan tenaga melalui respirasi sel. Semua organisma memerlukan tenaga untuk menjalankan proses hidup. Contoh tenaga diperlukan untuk pertumbuhan, pembiakan dan penghantaran impuls saraf. So sebenarnya semua organisma termasuklah sel-sel dalam badan kamu ni yang sebelum ni kita ada belajar mengenai sel. So semua sel-sel ni dia memerlukan tenaga. Dia memerlukan tenaga. Semua sel di dalam badan kita ni termasuklah sel sel epitelium, sel saraf, semua jenis sel yang pernah kamu tengok pada bab yang lepas, sel otot, tisu, semua tisu tu semua tu memerlukan tenaga. Semua mereka ni memerlukan tenaga ataupun dalam bahasa mudah kita panggil makanan lah untuk dia hidup. Okey, metabolisme merupakan satu tindak balas biokimia yang berlaku dalam sel serta membolehkan organisma menukarkan tenaga kimia dalam makanan menjadi tenaga yang boleh digunakan untuk proses hidup. Jadi metabolisme ni dia merupakan satu tindak balas. Tindak balas ataupun satu proses yang mana dia nak tukarkan makanan yang kamu makan tu kepada bentuk tenaga. Yang kamu makan nasi kan. Kamu makan nasi, jadi macam mana nasi tu dia nak pecahkan nasi tu membentuk glukosa. Glukosa tu nak pecahkan lagi, nak menghasilkan apa dia? Tenaga. Untuk apa? Untuk menjalankan proses hidup. Okey, metabolisme terdiri pada anabolisme dan juga katabolisme. So sini ada dua. Satu anabolisme, satu katabolisme. Satu anabolisme, satu katabolisme. So, bila mana kita panggil anabolik, ana ni maksudnya kita membina. Kita bina balik. Katabolik, cut. Kata tu cut. Istilah kata tu cut. Maksud kita nak pecahkan dia. So, katabolisme ni maksud kita pecahkan balik. Okey, haiwan mengambil makanan untuk menambah tenaga. Laluan katabolisme memecahkan makanan yang diambil kepada seperti karbohidrat, lipid, protein, asid nukleik kepada molekul-molekul lebih ringkas. Jadi proses katabolisme ni dia pecahkan semua makanan ni kepada ikatan atau kepada bentuk-bentuk yang lebih ringkas. Contohnya nasi. Nasi ni akan dipecah-pecahkan kepada bahan yang lebih ringkas, iaitu apa dia? Iaitu glukos. Dia akan jadi bentuk glukosa. Okey, daripada nasi sebiji tu dia akan jadi glukosa. Okey, substrat utama dalam penghasilan tenaga. Okey, substrat utama dalam penghasilan tenaga ni sebenarnya apa dia? Glukosa. Glukosa ni lah yang diperlukan untuk apa? Untuk penghasilan tenaga. Penggunaan dan penghasilan tenaga didominasi oleh dua proses. Okey, pertama sekali fotosintesis, yang ni untuk tumbuhan. Yang satu lagi respirasi sel, yang ni untuk haiwan dan manusia. Okey. Klorofil dalam kloroplas sel tumbuhan memerangkap tenaga matahari dan menghasilkan karbohidrat. Jadi kita pun tahu bahawa tumbuhan ni dia menghasilkan makanan dia sendiri. So melalui proses apa? Melalui proses fotosintesis. Okey, melalui proses fotosintesis. Dan oksigen melalui menghasilkan karbohidrat dan oksigen melalui proses fotosintesis. Okey, oksigen dibebaskan ke atmosfera. Glukosa yang dihasilkan akan ditukarkan kepada kanji dan makanan simpanan. Nanti kita tengok gambar dia macam mana proses tu berlaku. Okey. Kamu tengok ni. Okey, ni cahaya matahari. Cahaya matahari ni dia ni masa proses fotosintesis apa yang kamu tengok? Oksigen akan dihasilkan dan dilepaskan ke udara. Jadi yang ni yang penting, nampak ni. Ni apa dia? Glukosa. Ini glukosa.
Yang mana glukosa ni akan dipecahkan di mana? Di mitokondria ni. Untuk apa? Untuk dia menghasilkan ni ATP. ATP ni apa dia? Inilah sumber tenaga kepada sel-sel haiwan ataupun tumbuhan. Dia adalah sumber tenaga. Dan melalui proses fotosintesis ni lah, maka disebabkan oleh proses respirasi ni, maka terhasillah karbon dioksida dan juga air. Okey, ni proses untuk membentuk makanan. Ni fotosintesis membentuk makanan. Dah terhasil makanan, sekarang ni dia respirasi. Proses dia nak pecahkan makanan ni, dah pecah glukos ni membentuk ATP, hasil buangannya juga adalah apa dia, karbohidrat, karbon dioksida dan juga air. So kamu sini kita dapat tengok sini bahawa okey, dalam tumbuhan dia ada proses fotosintesis. Proses fotosintesis ni adalah untuk menghasilkan ni glukos. Kemudian dalam proses respirasi ni pula dia nak pecahkan glukos ni. Dia pecahkan glukos ni dan proses ni berlaku di mitokondria, kan. Untuk daripada proses inilah, proses respirasi inilah terbentuklah ATP, iaitu sumber tenaga. Dan dalam proses penghasilan ATP ni terdapat bahan buangan iaitu karbon dioksida dan juga air, dan ini dilepaskan ke udara. Okey. Haiwan tidak mempunyai kebolehan untuk menghasilkan sendiri glukosa. Okey, ini berbeza dengan tumbuhan. Tumbuhan dia boleh hasilkan glukosa dia sendiri, tetapi haiwan tidak. Okey, bagi haiwan dan manusia, glukosa diperoleh melalui pencernaan karbohidrat yang dihasilkan oleh tumbuhan. Jadi, kita mendapat glukosa sebenarnya daripada mana? Daripada tumbuhan. Contohnya roti. Roti kamu dapat daripada gandum. Gandum daripada pokok, kan? Ataupun beras, nasi. Ia adalah glukosa tu, beras atau nasi ini dia karbohidrat. Dia akan dipecahkan kepada glukosa. Okey. Glukosa diuraikan dan tenaga dalam bentuk ATP dijana oleh mitokondrion melalui proses respirasi sel. Jadi glukosa, karbohidrat yang kamu makan tu akan dipecahkan pada glukosa. Kemudian glukosa tu akan dipecahkan lagi. Di mana? Di sini, di mitokondria ni. Bila dia dipecahkan sini, maka terhasillah ATP. Dan ATP ni akan digunakan oleh sel untuk mendapatkan tenaga.